Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video kali ini adalah sambungan daripada video PDPR yang lepas. Iaitu pada video kali ini kita akan tumpukan perhatian kita kepada pengiraan cukai pintu ataupun dinamakan juga sebagai pengiraan cukai taksiran. Okay, kita ulang sedikit mengenai cukai pintu ataupun cukai taksiran. Iaitu cukai pintu ataupun cukai taksiran ni dikenakan kepada semua pegangan ataupun hartanah, termasuklah rumah, perindustrian, bangunan, bangunan komersial dan juga tanah kosong. Jadi pengutip cukainya adalah pihak berkuasa tempatan, iaitu sama ada majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Jadi ada tujuan untuk pungutan cukai pintu ni adalah untuk penyelenggaraan infrastruktur, contohnya pembuangan sampah, pemotongan rumput, lampu jalan dan sebagainya. Okey. Jadi pada kali ini kita akan melihat ataupun mempelajari bagaimana kita nak mengira cukai pintu. Jadi rumus yang diberi adalah jumlah cukai pintu yang dikenakan sama dengan kadar cukai pintu didarabkan nilai tahunan. Dan selalunya cukai pintu ni dibayar sebanyak 2 kali dalam tempoh 1 tahun. Okey, apakah yang dimaksudkan nilai tahunan? Nilai tahunan merupakan anggaran nilai sewa tahunan yang munasabah dijangkakan diperoleh dalam setahun. Okey, jadi kalau katakan kita ada rumah, jadi jabatan penilaian akan menilai rumah kita kadar sewa dalam tempoh 1 tahun. Okey, jadi nilai tahunan merupakan anggaran sewa didarabkan dengan 12 bulan. Contohnya anggaran sewa katakan 1,000 di 12 bulan, maknanya ada 1,000, 12,000. Okey. Jadi dia bayar 2 kali, iaitu 6 bulan pertama, tempoh bayarannya adalah daripada 1 Januari hingga 28 Februari. Kemudian pada tempoh yang kedua ataupun 6 bulan kedua, iaitu pembayaran cukai pintu adalah pada 1 Julai hingga 31 Ogos. Okey. Jadi kelewatan pembayaran cukai pintu ni boleh di compound. Okey. Kita lihat pengelakan cukai pintu. Sekiranya bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Dan sekiranya masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas penyerahan notis, waran tahanan dalam borang F dikeluarkan dan harta mudahale boleh disita. Okey, kita lihat contoh bagaimana pengiraan cukai pintu ni. Mariani memiliki rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu dari Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan adalah 6,580 dan kadar cukai pintu adalah 15%. Jadi hitungkan cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Jadi kita kira untuk setahun dulu, iaitu cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu iaitu 15% didarabkan nilai tahunan 6,580. Jadi kita dapat RM329 setahun. Jadi oleh kerana soalannya setiap setengah tahun,
Jadi kita bagi 2. Maka untuk 6 bulan pertama bayaran cukai pintunya adalah RM164.50. Okey, cuba kita lihat contoh Latitubi. Aminah mempunyai rumah 2 tingkat di Ipoh, diberi kadar cukai pintu yang dikenakan ialah 4.5% dan nilai tahunan 9,600. Jadi kat sini kita boleh tulis cukai pintu sama dengan 4.5% kita darabkan 9,600. Okey. Jadi gunakan mesin kira terus 4.5% kita darabkan dengan 9,600. Jadi jawapannya RM RM432. Okey. Jadi hitungkan cukai pintu yang perlu dibayar setahun ialah RM432 setahun. Okey. Saya kasih contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, Suraya memiliki sebuah rumah kediaman di Bandar S, diberi bahawa kadar cukai pintu dikenakan ialah 5%. Nilai tahunan RM12,000. Okey. Jadi cukai pintu adalah sama dengan 15% kita darabkan dengan 12,000. Jadi sama dengan RM 600 setahun. Kalau soalannya dikendaki 6 bulan, jadi kita bahagikan dengan 2. Okey, saya tunjukkan lagi satu contoh. Jadi baki soalan tersebut anda boleh selesaikan. Encik Raju memiliki sebuah pangsapuri servis di Ampang. Sewa pangsapuri dianggarkan 1,200 dan dia membayar RM648 setahun. Hitungkan kadar cukai pintu. Okey, sekarang kadar cukai pintu tidak diberi. Kita nak hitungkan. Jadi cukai pintu sama dengan kadar cukai. Okey, kita ambil semulalah formulanya tadi, iaitu kadar cukai kita darabkan dengan nilai sewa tahunan tadi. Okey, ataupun nilai tahunan. Okey, kita dapati cukai pintu yang dibayar adalah 648. Jadi 648 sama dengan, kadar cukai pintu ni kita tak tahu, jadi kita letak X. Okey, didarabkan dengan 1,2,0,0. Okey. Jadi 12,000 X sama dengan 648. Jadi untuk dapatkan nilai X 12,000 ni kita bahagikan dengan 12,000. Betul 12,000. Okey. Yang ini pun kita bagikan dengan 12,000. Okey. Jadi kita akan dapat, ni matilah. 12,000 bagi 12,000 jadi 1. Okey. Jadi X sama dengan 648 per 12,000. Jadi X sama dengan, kita gunakan mesin kira, 648 bahagi 12,000. Jadi kita akan dapat 0,054. Jadi dalam peratus kita kena darab 100.
Okey, jadi X sama dengan, okey, kita darab 100, maka kita dapat 5.400. Okey. Yang ini kita boleh darab 100 lah. Okey, ini pun kita boleh darab 100. Okey, jadi jawapan 5.4%. Baik, baki soalannya tu sehingga soalan 4, 5 dan 6 tu anda boleh selesaikan. Okey, kita pergi lagi satu cukai iaitu dipanggil sebagai cukai tanah. Okey. Jadi untuk cukai tanah, okey, kita telah belajar mengenai tentang cukai tanah, iaitu cukai tanah ni dikenakan kepada pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan ataupun tanah bangunan. Tanah bangunan ni termasuklah tanah yang diduduki oleh kita lah. Okey. Ditafsirkan sebagai sewa di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara. Jadi pengutip cukai tanah adalah pejabat tanah dan galian ataupun PTG. Okey. Rumus untuk pengiraan cukai tanah ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarabkan jumlah keluasan. Jadi ada kadarnya, kemudian jumlah keluasan tanah. Okey. Okey. Sekiranya kita tidak membayar cukai tanah, okey, jadi bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, hukumannya adalah notis tuntutan dalam borang A, dalam borang 6A akan dikeluarkan. Dan sekiranya masih gagal membayar cukai tanah, maka tanah yang dimiliki tadi boleh dirampas atau dilucut hak. Baik, cuba kita lihat contoh satu. Encik Amin memiliki sebuah rumah, keluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah ialah 0.4 sen setiap meter persegi. Okey. Jadi bagaimana kita nak hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar setiap tahun? Cukai tanah ni akan dibayar 1 tahun sekali ya. Jadi jumlah cukai tanah ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Okey, kadar dia. Jadi kadar dia tadi ialah 0.43 sen yang ini didarabkan dengan jumlah keluasan tanah. Okey, jumlah keluasan tanah tu dalam meter iaitu 130 meter persegi. Untuk 1 meter persegi dia kena bayar 0.43 sen. Maka untuk 130 meter persegi dia kena bayar 43 sen didarabkan 130. Jadi dia kena bayar RM55.90 setahun. Okey, saya tunjukkan contoh. Azman memiliki sebidang tanah berkeluasan 6.7 meter darab 22.9 meter untuk membina rumah kediaman. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah ialah 40 sen setiap meter persegi. Okey. Hitungkan jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Azman setiap tahun. Jadi kita kena kira dulu luas tanah. Jadi luas tanah sama dengan 6.7 didarabkan 22.9. Okey. Jadi kita akan dapat 6.7 didarab 22.9, maka kita akan dapat 153.43 meter persegi. Okey. Jadi cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit. Okey. Yang ni tadi. Okey, kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarabkan jumlah keluasan. Okey, jadi kadarnya ialah 0.40. Okey, kita darabkan dengan jumlah keluasan tanah tadi 153.43. Okey. Jadi kita darabkan dengan 0.40. Jadi jawapannya adalah RM61. 36 RM 61.40
0.372. Okey, ringgit. Okey. Saya tunjuk contoh yang kedua. Arvin memiliki sebidang tanah dengan luas, luas tanah sama dengan 5,000 meter persegi. Kadar cukai tanah yang dikenakan di Bandar P adalah 0.40 ataupun 40 sen per meter, iaitu kadar cukai tanah sama dengan RM 0.40 per meter persegi. Okey. Jadi cukai tanah kita darabkanlah sama dengan kadarnya 0.40 didarabkan 5,000. Okey. Jadi 0.40 darab 5,000. Jadi dia kena bayar sebanyak RM2,000. Okey. Untuk setahun. Soalan nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 tu saya minta anda selesaikan. Okey. Baik, saya nak pergi kepada satu lagi cukai takhir, cukai yang kelima, iaitu kita panggil sebagai cukai perkhidmatan, cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan ini, okey. Yang pertama sekali ialah saya nak terangkan ulang semula cukai jualan, iaitu cukai yang dikenakan ke atas cukai yang dikenakan ke atas barangan bercukai. Okey, sama ada di peringkat pengeluaran ataupun di peringkat pengimportan. Okey, pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barang RM500,000 setahun perlu mendaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Untuk pengetahuan, cukai ini mula dikuatkuasa pada 1 September 2018. Jadi kadar cukai yang dikenakan ini berbeza-beza mengikut jenis barangan, iaitu 5 hingga 10%. Bagi cukai perkhidmatan, dia dikenakan ke atas penggunaan perkhidmatan bercukai seperti perkhidmatan hotel, insurans, perkhidmatan penghantaran, penyediaan makanan, minuman, telekomunikasi dan sebagainya. Jadi cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah 6% sahaja. Okey. Pendaftaran pembayaran cukai jika pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun. Bagi pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, dengan nilai perkhidmatan bercukai melebihi nilai ambang RM1,500,000. Cukai dikutip oleh penjual barang ataupun perkhidmatan daripada pelanggan ataupun pengguna barang tersebut dan dibayar pada kerajaan pada tempoh yang ditetapkan. Pengutip cukai adalah custom ataupun Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Kesan pengelakkan cukai dari sudut undang-undang. Sengaja mengelakkan cukai atau membantu orang lain mengelakkan cukai, bagi kesalahan pertama didenda sebanyak 10 kali ganda hingga 20 kali ganda daripada amaun cukai jualan ataupun dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kedua, didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda daripada amaun cukai jualan ataupun dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Itu bagi kes mengelak cukai ataupun membantu orang lain mengelak cukai. Bagi amaun cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Dia cuba tipu amaun cukai. Denda RM50,000 hingga RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-dua. Kedua-duanya. Itu cuba mengelak amaun cukai.
Okey, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai palsu iaitu memalsukan penyata cukai didenda sebanyak RM2,000 hingga RM20,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cukai jualan dan perkhidmatan dikira. Kadar cukai jualan untuk barang adalah berbeza-beza seperti yang sebut tadi 5% hingga 10%. Kadar cukai perkhidmatan pula dikenakan sebanyak 6%. Okey. Okey, cuba kita lihat ini cukai perkhidmatan. Sofia menyewa sebuah bilik hotel selesa harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu 2 malam. Jadi dia satu malam RM240, maka 2 malam adalah RM480. Okey. Jadi kat sinilah. Dia darab 2 dulu. Okey, kemudian diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Jadi ini adalah okey, oleh kerana 2 malam, 1 malam 240, maka 2 malam 240 kita darabkan 2, kita darabkan dengan kadar cukai perkhidmatan tadi 6%. Jadi kita dapat RM28.80. Okey. Kita lihat yang ini adalah cukai perkhidmatan juga. Okey, Yisun makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan nasi goreng. Okey, nasi goreng sepinggan. Jadi satu darab harga sepinggan ialah RM6. Okey. Kemudian 2 ketul ayam goreng. Jadi ayam goreng seketul RM5. Jadi 2 didarabkan dengan RM5. Okey. Jadi yang ini adalah RM6. Yang ini adalah RM10. Okey. Dan secawan kopi. Secawan kopi RM4. Jadi kopi sama dengan 1 darab RM4. Sama dengan RM4. Jadi jumlah dia semua sekali adalah 20. Okey, sama dengan RM. Kita jumlahkan semua sekali jadi RM20. Okey, jadi cukai perkhidmatan dikenakan 6%. Jadi cukai ini adalah kadar cukai perkhidmatan lah yang dikenakan 6%. Jadi cukai perkhidmatan okey sama dengan 6%, kita darabkan dengan RM20. Okey. 6% darab 20. Jadi cukainya adalah RM1.20. Okey. Okey. Jadi diberi restoran itu mengenai cukai 16%, hitungkan bil. Dia nak hitung bil. Jadi bil yang dia kena bayar adalah RM20 tambah RM RM1.20. Jadi sama dengan RM21.20. Okey. Baik, anda boleh membuat latitude 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey. Baik. Jadi itu saja video pada kali ini. Okey. Bahan latih 2B telah saya postkan di dalam grup WhatsApp. Jadi anda boleh gunakan bahan latih 2B tersebut. Okey. Dan saya minta pelajar-pelajar menghantar latihan tersebut untuk dinilai sebagai pentaksiran bilik darjah PBD untuk TP4. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.